wabak flu yang tiba-tiba muncul entah dari mana telah melenyapkan hampir 80% populasi manusia di atas muka bumi ini dalam masa beberapa bulan sahaja. Kerajaan dan pihak berkuasa telah hilang kawalan. Nora adalah antara orang-orang yang bertuah ataupun sangat malang kerana dia terpaksa menghadapi sifat gila manusia yang akhirnya bebas dari undang-undang dan hukuman. Untuk 2 tahun pertama, Nora dan orang-orang terselamat yang lain perlu mempertahankan diri dari kumpulan-kumpulan perompak, penculik, perogol dan malah kumpulan kanibal yang memburu manusia lain untuk terus hidup. Nasib Nora semakin malang apabila satu persatu orang-orang di sekelilingnya, termasuk kumpulan-kumpulan yang tidak berperi kemanusiaan tadi, akhirnya terkorban akibat dari flu maut tersebut. Pernah terlintas di fikirannya untuk mengambil nyawanya sendiri dan melepaskan diri dari neraka sunyi ini, tetapi dia tidak mampu. Dia pernah menyaksikan ibu bapa yang sudah hilang akal membunuh anak mereka terlebih dahulu sebelum menamatkan nyawa mereka sendiri. Anak-anak kecil dicampak dari bumbung bangunan dan jambatan. Ada yang digantung, dilemaskan dan bermacam lagi cara. Lebih baik mereka sendiri yang bunuh anak-anak mereka dari menjadi mangsa kumpulan-kumpulan penyangat tadi. Tidak mampu Nora untuk menghadam pemikiran ibu bapa yang bertindak demikian demi menyelamatkan anak-anak mereka. Nora tidak pernah mempunyai cahaya mata, jadi dia sedikit sebanyak bersyukur kerana tidak perlu melalui keperitan tersebut. Sudah hampir 5 tahun Nora menolak troli yang penuh dengan barang-barang peribadinya ke hulu hilir mencari sesiapa sahaja yang masih hidup selain dirinya sendiri dalam dunia pasca kiamat ini. Setiap kali dia melalui tempat-tempat yang pernah dikunjunginya satu ketika dulu, Nora akan terpunduk dan menangis dengan semahu-mahunya. Kelopak matanya sembab hingga hilang seri wajahnya. Nora sudah tidak kisah lagi. Tiada siapa lagi yang tinggal di dunia ini untuk dia menjaga keterampilan. Apabila angin bertiup di antara puing-puing bangunan dan bangkai-bangkai kereta, kedengaran seolah-olah seluruh bandar mati ini menjerit seperti suara ribuan manusia menempik kesakitan. Kadang-kadang Nora akan menjerit sama, melepaskan perasaan. Nora betul-betul keseorangan. Dia sangat merindukan suara manusia lain. Kini, dia banyak menghabiskan masa dengan membebel pada Anita, kepala patung yang diambil dari sebuah butik pakaian yang dia selalu kunjungi dahulu. Kadang-kadang dia akan membacakan artikel dari majalah dan akhbar dengan kuat kepada kawan baiknya itu. Anita sentiasa tersenyum dan matanya tidak berkelip, khusyuk mendengar celoteh Nora. Apabila Nora tidur, dia akan mendekap Anita rapat ke dada. Nora akan mendodoikan kepala patung kesayangannya itu hingga dia sendiri terlena. Perkara yang paling menakutkan Nora ialah apabila dia bermimpi mundar-mandir seorang diri dalam kegelapan. Walau di mana saja dia berada, di dunia nyata maupun dalam mimpi, Nora masih keseorangan. Seperti biasa, apabila dia bangun keesokan paginya, perkara pertama yang dia akan lakukan ialah mengesak hingga kering air mata. Dia mahu menamatkan penderitaannya, tetapi Nora tak mahu tinggalkan Anita keseorangan. Sudah beberapa kali Nora ternampak kelibat-kelibat hitam menyusup di celah-celah kenderaan dan dalam bangunan. Ketika pertama kali dia ternampak mereka, Nora sangat teruja dan terus meluru ke arah mereka. Apabila dia hanya menjumpai timbunan tengkorak dan mayat-mayat reput, Nora serta-merta faham dengan apa yang dia sedang saksikan itu. Dia tidak mahu mengakuinya, tetapi minda Nora sudah menerima realiti baru itu. Walaupun dia keseorangan, tetapi dia pasti dia sentiasa diperhatikan. Selang beberapa minggu kemudian, Nora akhirnya membuat keputusan untuk berjalan keluar dari hutan konkrit itu dan menuju ke pinggir bandar
Dia menyusuri lebuh raya yang padat dengan bangkai-bangkai kenderaan sejauh mata memandang. Hidungnya tersiruk-siruk menahan bau busuk mayat yang masih mereput di dalam perut kenderaan masing-masing. Tengkorak mereka menyeringai dan berbisik mengajak Nora datang lebih dekat, tetapi dia buat tidak tahu sahaja. Sepanjang perjalanan, Nora menunding ke arah objek-objek yang dilihat sambil mengajar nama objek tersebut pada Anita dengan penuh semangat, seperti seorang ibu mengajar anaknya. Anita hanya tersenyum di dalam troli. Langit sudah mula gelap apabila mereka tiba di sebuah kawasan rumah flat. Nora terlalu letih untuk naik ke dalam bangunan-bangunan tersebut mencari bekalan. Dia membuat nota minda untuk melakukannya pada awal esok pagi. Kepala Nora pening dengan kehadiran bau busuk yang sangat menyengat hidung. Kawasan tempat parkir kereta dipenuhi dengan longgokan plastik sampah yang menggunung hingga hampir mencecah tingkat 2 bangunan rumah flat tersebut. Nora terpaksa menolak trolinya jauh dari kawasan itu dan berehat di dalam sebuah restoran di seberang jalan. Kerusi-kerusi plastik disusun dalam satu bulatan. Kain cadar disidai di atas kerusi-kerusi tersebut dijadikan kemah. Nora menghampar tempat tidur di bawahnya. Sebatang lilin dinyalakan. Seperti biasa, Nora akan mendodoikan Anita sebelum dia sendiri terlena dan hanyut dalam mimpi ngeri yang lebih kurang sama dengan keadaannya sekarang. Nora dikejutkan dengan bunyi seperti meja dan kerusi yang dialih. Api lilin sudah lama terpadam. Telinganya tertangkap bunyi pergerakan di dalam kegelapan itu. Bunyi derapan tapak kaki jelas kedengaran seperti menghampirinya. Nora kaku. Dia tidak pasti sama ada dia masih bermimpi atau tidak. Jantungnya berdegup kencang bagai gendang perang. Kepala Anita didakap dengan lebih erat. Nora keliru. Jauh di sudut hatinya dia sedikit lega kerana akhirnya dia mungkin akan bertemu dengan manusia lain yang masih selamat. Nora menumpukan perhatian dan mendengar dengusan nafasnya sendiri. Beberapa saat kemudian, dia terdengar dengusan nafas orang lain di dalam ruang makan restoran tersebut. Nora menjerit apabila sepasang tangan menggores mancis tidak jauh darinya. Cahaya malap dari anak mancis itu menerangi sebahagian muka seorang makcik tua yang terbongkok di depan lilin Nora. Dia mencucuh lilin tersebut. Jangan takut, nak. Makcik bukan orang jahat. Nora menghampiri wanita tua itu. Mulutnya terlopong, air mata mula bergenang. Nora sebab dan terus menangis. Bukan kerana sedih atau takut, tetapi rasa gembiranya meluap-luap, suatu perasaan yang sangat asing baginya. Sudah bertahun hati Nora tidak merasai kemanisan itu. Mahu sahaja dia memeluk makcik tua itu dengan erat. Jari jemari orang tua itu terketar-ketar mengusap pipi Nora. Dia tidak mengendahkan lagi jika orang tua itu dijangkiti ataupun tidak. Nora terlalu rindu untuk berinteraksi dengan manusia lain. Syukur ada orang lain yang masih selamat. Makcik tua itu bersuara. Nora juga sangat bersyukur. Akhirnya dia sudah tidak keseorangan lagi. Mari, nak. Jangan tidur sini seorang-seorang. Mari berteduh sekali dengan kita orang. Makcik tua itu menarik lengan baju Nora. Ada ramai lagi ke yang selamat? Mata Nora membuntang dengan teruja. Ramai lagi, nak. Jangan risau. Anak tak keseorangan. Nora mengemas barang-barangnya ke dalam troli. Bibirnya terukir sebuah senyuman. Otot pipinya terasa pedih. Sudah lama dia tidak tersenyum seperti ini. Nora membuntuti makcik tua itu keluar dari restoran. Suasana agak terang dengan cahaya bulan purnama penuh. Mereka melintas jalan menuju ke kawasan rumah flat. Bau busuk kembali menerobos rongga hidung Nora. Dia terpaksa menekuk mulut dan hidung. Timbunan plastik sampah menggunung yang bermandi cahaya bulan jelas kelihatan di depannya.
Orang tua itu langsung tidak terganggu dengan kehadiran bau busuk yang semakin melemaskan nafas Nora. Dia berkerut dahi apabila makcik itu menapak lebih hampir dengan timbunan sampah-sampah tersebut. Langkah Nora terhenti. Orang tua itu terkocoh-kocoh memijak longgokan sampah dan kelihatan seperti mahu mendaki timbunan sampah yang menggunung itu. Dia menoleh apabila perasan Nora tidak mengikurinya lagi. Jomlah. Mari berteduh dengan kita orang kat dalam ni. Makcik tua itu melambai sambil menunding ke dalam melonggokkan sampah. Perasaan Nora bergolak. Dadanya sejuk seraya bulu roma di belakang tengkuk berceracak. Ada sesuatu yang tidak kena. Matanya melingas ke arah timbunan sampah-sampah tersebut. Jantung Nora terasa seperti dicengkam jari-jari yang sejuk apabila dia mula menyedari bungkusan-bungkusan tersebut bukan sampah. Setiap satunya terbujur panjang, diikat kemas oleh pita pelekat di bahagian hujung dan tengah. Nora mengamati bungkusan yang tergeletak paling hampir dengannya. Dia merenung untuk beberapa saat. Dibantu oleh cahaya bulan, bentuk hidung, lengan dan kaki dapat dilihat dengan jelas di balik plastik hitam tersebut. Lutut Nora lembik. Dia terpunduk. Beberapa kujur tubuh berbalut plastik menggeliang-geliut seperti ulat, berusaha untuk melepaskan diri. Ada yang berguling dan mengengsut lebih rapat dengan Nora. Lah, kenapa duduk situ? Jomlah ikut makcik. Wanita tua itu masih mengajak Nora. Dia sudah tidak melambai lagi kerana dua lengannya kemas diikat dalam bungkusan plastik. Plastik di bahagian mukanya terkoyak. Mungkin sudah dirobek oleh tikus atau gagak. Mukanya kering dan susut. Berbola matanya terbelalak. Isi pipi makcik itu sudah berlubang-lubang hingga mendedahkan gusi dan gigi. Wajahnya kelihatan seperti dia sedang menyeringai. Nora terus mengesak dengan semahu-mahunya. Dia masih keseorangan dan tidak pasti jika dia boleh membezakan antara realiti dan mimpi ngeri. Anita tersenyum, seolah-olah mengejek kesengsaraan rakan baiknya itu.